A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan jawab salam, yang belakang tak apa nak jawab salam. Tak apa nak jelas. Oh, saya juga yang salah. Masa mengaji dulu-dululah, ustaz saya beritahu, antara tanda-tanda orang nak meninggal dunia, bila bagi salam, jawabnya kuat pelan. Dia lah kata, dia kata bukti dia tak saya cuba tengok kat rumah sakit, hospital, jumpa orang sakit, bagi salam, Assalamualaikum. Tak lama tu. Ni yang tak kelak dalam suara tu tak tahu lah. Dan gedak isyak ni kan, bukan buat takut tak tempat lah. Tapi tak apa, lagu orang juga kan, tegak nak tegak juga. Sebab benda salam ni adalah salah satu benda yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak saat ni Nabi bagi salam, Nabi jawab pun lebih kurang macam mana perasaan yang memberi salam kan. Rugilah kita, sebab salam ni adalah doa, dan salam ni juga adalah kebaikan untuk disampaikan kepada kita. Maka lepas ni siapa-siapa dengar bagi salam, jawab bagi kuat. No? Kita cuba ni lagi, sebab tadi masalah mic tadi kan, apa nak dengar tadi kan. Assalamualaikum. Ni baru baik mic dia. Tak nak kena tukar mic baru. Nanti dulu dalam proses. Tadi sembang ngaji ni, insya-Allah dalam proses untuk kita tambah baik surau kita ni lah. Nama pun surah Al-Falah. Mudah-mudahan kita semua Allah bagi kelapangan untuk kita menuju kejayaan, insya-Allah dunia dan juga akhirat. Allahumma amin. Baik, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah pertemuan kita pada malam ni pertemuan yang tak dijadualkan peringkat awal. Saya pun kebetulan Ustaz-ustaz Belah Utara ni dah pesan dah, bila turun main Belah Utara ni, kami tahu nak panggil ustaz-ustaz Kuala Lumpur main, faham al-maklum lah kan. Dia punya kadar tiket flight dia, masa dia. Jadi dia kata bila turun main tak hello lah pokok kami boleh selip kat mana-mana masjid kami. Kebetulan besok memang saya diarahkan untuk turun. Satunya ialah untuk majlis penyerahan tauliah Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Saya, Ustaz Mak Dusuki, Ustaz Rustam, Ustaz Sepadiah, saya tak tahu lagi, lepas tu Ustaz Hariri. So kami akan turun 5 orang untuk terima tauliah. Berbanding dengan ustaz-ustaz lain yang dah turun minggu lepas, kami sebab tak sempat, minggu ni kebetulan kosong. Bukanlah kosong, kebetulan ada ruang sikit. Jadi saya terpaksa insert mic ni sebab pagi tadi ada forum di Negeri Sembilan dekat Senawang pagi tadi. So malam ni di sini, kebetulan esok ada program tauliah di sana. Lepas tu saya kena terbang balik Kuala Lumpur sebab pukul 1.30, pukul 2 tu kena sampai sana untuk sound check. Jadi pukul 8, 9 malam esok tuan-tuan tengok saya kat TV 1. Sama tak sama? Tadi jumpa Haji kata, lawak dalam TV nampak lain. Saya kata, kenapa tak luar nampak lagi handsome? Saya kata, kalau luar handsome original, kalau dalam handsome tu maklum je lah. Dia boleh make up jadi hak yang handsome jadi lebih handsome, hak yang tak handsome menjadi handsome. Sebab dalam TV dia boleh jadi besar. Cuma ada orang kata dalam TV siapa nampak besar. Saya kata jangan salahkan saya, salahkan TV tuan-tuan. Sebab TV sekarang pun besar. Jangan salahkan ustaz besar ni ya. Jadi apa-apa, alhamdulillah kita dapat sama-sama bertemu pada malam ini. Yang kita doakan mudah-mudahan pertemuan kita tak lama. Saya jangkakan paling lama pun tuan-tuan dalam 12.30. Paling lama lah, paling lama 12.30 paling lama. Boleh pergi? Macam tak apa nak boleh kan? Mak macam pergi salam berikut kan? Mak ni macam plan ni apa, saya faham 8.30, 8.45, paling lewat 9 lah. Boleh tak tu? Sebab esok kerja kan? Esok cuti. Terus pakai nak cuti. Tak apalah, mana yang penting ialah ada peluang dan ada ruang, kita ambil kesempatan yang sama-sama untuk kita ambil kebaikan. Baik, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama kita duduk dalam satu majlis ilmu. Yang penting kita datang ke surau ni tak lain tak bukan tempat yang meletakkan kedudukan kita rasa kerdil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita duduk buat ibadat ini bukan untuk meninggi diri,
Bila kita melaksanakan satu perkara bukan untuk kita membanggakan apa yang ada pada diri, bukan untuk kita menunjukkan kelebihan dan kehebatan yang ada pada diri. Sebab tu bila ibadah, perkara yang namanya kebaikan ini, yang perintahnya datang daripada Allah, untuk tengok manusia tu tunduk ke, patuh ke, ataupun hanya sekadar nak buat saja mata-mata. Dan sebab tu ibadah, Allah nak nilai iman kita, Allah nak nilai takwa kita. Sebab tu bila siapa saja melakukan satu perkara yang namanya ibadah, perkara itu boleh mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, ayahanda bonda yang saya kasih kerana Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi pada malam ini saya nak bawa satu tajuk berdasarkan kepada situasi kita hari ini yang berada di keliling kita berkenaan dengan isu yang saya rasa bukan isu, tapi ia adalah perkara yang menjadi kewajipan kepada kita, iaitu namanya al-ilmu. Kan, maksudnya kita ni di mana-mana pun tetap dan menjadi kewajipan kita untuk mendatangkan kebaikan dengan namanya ilmu. Sama ada majlis ilmu kita pergi ataupun kita pergi cari ilmu di mana-mana. Sebab tu kata Imam Malik, al-ilmu yukta wala ya'ti. Ilmu itu perlu kita datang, bukan ilmu tu datang. Maksudnya kita kena pergi cari ilmu, bukan petik jari mai. Tapi hari ini berbeza. Sebab ada haji YouTube, ada hajah Google, boleh cari kan? Maklumat ada depan mata. Tak perlu bercari dah ustaz kuliah-kuliah ni macam malam ni buat live ni. Kami tak main, dah baru tak tengok dekat rumah. Kenapa? Betul? Betul tak? Macam tak betul pun. Sebab dah malam ni saja nak main tengok betul tak Ustaz Nabi ni hak original betul tak ni. Mereka kata betul dalam TV ni, betul-betul ni nak tengok. Kan Nabi Ahmad Raja Lawak ni, nama nak sama kan? Memang nama saya memang ramai orang confuse. Tapi bila ustaz ni, bila masa dia jadi ustaz? Bila dia dah mula start? Dia boleh tengok balik, oh betul lah ustaz ni. Hak ni handsome banyak. Hak ni handsome boleh lah. Hak ni lawak pandai. Hak ni pun boleh buat lawak. Cuma saya tak masuk Raja Lawak. Sebab tu saya bagi tahu kalau Nabi Ahmad Raja Lawak dia ada tagline dia. Apa dia? Lu fikirlah sendiri. Kalau Ustaz Nabi ni, marilah sama-sama kita berfikir. Allah sebutkan dalam Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Betul tak? Allah sebut, Allah bagi satu peringatan. Berdosa besarlah bagi orang yang bercakap tapi tak buat. So kita yang bercakap, kita yang tulis, kita yang hadir dalam majlis ilmu ni, biar kita yang buat, kita yang beramal dulu sebelum orang lain beramal. Maka pada malam ni kita duduk dalam satu majlis ilmu, majlis yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kalau Nabi ada, Nabi pun suka. Sebab majlis yang macam ni lah yang Nabi anjurkan untuk kita duduk. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu pepatah Arab. Pepatah Arab sebut, wa man lam yazuk marrat ta'allumi sa'atan tajarra' zullal jahli tul hayatih. Atau kama qala. Ini kata pepatah Arab. Orang yang tak pernah rasa susah payah dalam belajar selama lebih kurang seminit dua masa dia belajar tu, dia akan dapat kehinaan sepanjang hayatnya. Sebab tu orang nak mengaji dia kena susah payah. Mana ada orang mengaji senang lenang? Boleh tuan-tuan makan karipak tengah-tengah mengaji? Oh sedap kan itu. Duduk atas katil dengarnya. Oh ustaz Nabi terima ustaz. Ambil tongkat dagu, tongkat kepala. Dah main kuliah macam ni lah. Duduk apa-apa, duduk tak selesa. Tapi surau kita ni walaupun kecil, tadi Haji kata kecil ustaz surau kita, kecil tu nampak macam padat. Kalau luar dia nampak anggang-anggang. Tapi duduk dalam masjid, duduk dalam surau, duduk dalam kuliah agama, tempat paling best mana? Dua je, ashabul tiang wa ashabul dinding. Ashabul ustaz, tengok ujung ni, tengok ujung ni. Mana ada ustaz? Tak berani ustaz, ustaz lebih ustaz gagah. Saya ustaz dua hari. Nak keluar dah tu. Ustaz dua hari. Bodoh kau ni yang berhenti tak. Gitu. Jadi lah. Gua ni ustaz dah. Tengah marah ustaz. Baik. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya ambil satu pendekatan berdasarkan apa yang disebut oleh pepatah Arab ni. Saya satu forum bersama dengan Datuk Dr. Izhar Arif. Besok saya akan bersama dengan dia dalam forum besok. Saya, panel yang pertama adalah Datuk Badli Shah Alauddin, panel kedua Datuk Dr. Izhar Arif, yang ketiga Kapten
sebab berkenaan dengan isu sebenar dengan maritim, sambutan hari pelaut, bukan pelaut esok ni. Jadi Datuk Ihsan Arif pernah cerita pada kami. Dia kata apa? Masa dia mengaji di Syria, satu ketika dulu, masa tu kelas-kelas agama memang syekh-syekh besar. Antara kelas-kelas yang diikut kuliah-kuliah ni, ceramah-ceramah ni, antaranya ialah Al-Alamah Al-Syahid Al-Syekh Said Ramadan Al-Buti, pengarang kitab besar-besar. Dia pernah duduk, dan kalau tuan-tuan buka dalam sejarah, dia meninggal ketika dia sedang ceramah, kena bom. Masa tu tentera Bashar serang, kena bom, dia meninggal. Dia pernah cerita, Datuk Ihsan ni pernah cerita, masa kelas tu kuliah, orang duduk rapat-rapat. Macam 2-3 minggu lepas, kalau tuan-tuan tengok masa kehadiran dua tokoh ilmuwan dunia kan, Dr. Ali Jum'ah dengan Habib Omar kan, masa main Malaysia kan, penuh mana-mana tempat pun orang ramai berkerumun kan. Saya pun kebetulan memang diminta untuk mengacarakan satu majlis sepenuh live dia orang datang tu, majlis ilmu Madani buat di Masjid Putrajaya. Anggaran lebih kurang dalam 10,000 orang yang akan hadir. 10,000 pun dah kira memang ramai dah. Kami jadi pengacara ni berlatar-belakangkan masjid lah, buat orang duduk belakang tu. Bayangkan yang mai tu lebih 20,000 orang. Kami duduk tengah mengacara ni, orang duduk tolak kami kat kursi. Punya rapat orang lalu 20,000 orang. Sahabat rahimakumullah sekalian, Datuk Ihsan Arif cerita, dia kata bila majlis bersama dengan ulama-ulama besar, sudah pasti orang akan berlumba-lumba tumpang keberkatan dalam majlis ilmu tadi, tumpang doa, tumpang berkat ilmu yang diajar. Dia kata masa kami mengaji di Syria, bayangkan orang ramai ni, tetapi yang duduk dekat dengan syekh, ni kepala ujung ni, kepala kanan meja ni, siapa dia? Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, mantan Menteri Agama, mantan Mufti Wilayah. Dia duduk hujung ni. Dia buat apa? Tercengok dengan kita dah. Dia jadi mukrib, pembaca kitab kepada Syekh Said Ramadan Al-Buti. Syekh ni dia ada kitab dia. Macam kita lah, pengarang tu dia akan minta Dr. Zul ni baca, kemudian dia akan terjemah, dia akan sampaikan huraian dia. Tuan-tuan, tu dia kata, hang nampak tengok, duduk kepala meja. Berkat tak ilmu? Balik jadi faqih tak? Balik jadi alim tak? Tengok dia dah. Ni duduk pun ni. Aku duduk kat mana? Aku duduk kepala ujung belah kiri. Tugas aku apa? Buka ayat, botol, tuang. Dekat Syekh Ustaz Nabil buka sendiri, tuang. Nah, beza. Nak abang kata beza. Nah, mbak faham tak? Gitu nak abang lah. Dia cerita, walaupun aku tuang ayat ni dah, tengok aku balik, aku dapat Datuk. Hampa dapat apa? Lepas tu ada jemaah kata kami pun Datuk lah. Hampa memang ada Datuk macam tu. Nampak? Dia kata kadang-kadang keberkatan dia bersama dengan para alim ulama, duduk dekat-dekat. Ni kita kalau artis, kalau boleh duduk bawah baju, duduk bawah baju. Betul tak? Artis, kalau ustaz-ustaz dia belakang-belakang cokok-cokok. Sekejap lagi saya akan baca pada tuan-tuan apa cerita tentang satu hadis Nabi SAW untuk kita ambil pengajaran. Sebab kadang-kadang kita hari ni, ibu ayah, sahabat rahimakumullah sekalian, bab ilmu kita pandang ringan. Apatah lagi kita hari ni berdepan dengan isu ialah kita saling nak mempertahankan ilmu yang kita belajar, dan kita nak memperdebatkan ilmu hak yang kita belajar. Betul atau tidak? Cuba tengok hari ni ustaz-ustaz, cuba tengok hari ni ustazah-ustazah, cuba tengok hari ni tokoh-tokoh agama, kan dibuat isu untuk nak dilawan, diperdebatkan. Ustaz tolong bagi pandangan, ustaz tolong bagi. Bukan, ustaz memperjelaskan. Tak payahlah ustaz mengaibkan ustaz. Yang kita di bawah akan keliru. So ini salahnya ialah hari ini saya nak sebut tuan-tuan, berkenaan dengan ilmu dan juga adab. Yang kita hari ini hilang pada diri kita adalah adab. Ilmu banyak, Masya Allah, ramai di kalangan kita yang hari ini keluaran universiti tempatan, universiti luar. Tak disalahkan bahawa jalan kita menuntut ilmu untuk dapat ilmu, ya, tetapi ramai di kalangan kita yang terlupa satu perkara yang namanya adab. Sebab itulah Syekh Abdullah bin Mubarak dia sebut apa? Talabtul adaba 30 sanah. Aku belajar dan aku menuntut bab ilmu adab ni 30 tahun. Wa talabtul ilma 20 sanah. Kemudian baru aku belajar ilmu selama 20 tahun. Bukanlah aku meninggalkan ilmu semata-mata aku nak belajar adab.
tapi aku nak memperkukuhkan akhlak aku dulu, nak memperbetulkan diri aku dulu sebelum aku terima ilmu. Sedang aku bimbang aku terima ilmu, aku tidak mempunyai adab. Kita hari ni kalau boleh belajar sampai tahap PhD, dapat doktor. Saya Dr. Nabil, Ustaz Nabil, bukan aku doktor. Nak marah sebab ada title doktor. Kan tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maafkan saya jikalau teguran ini terbuka pada siapa-siapa, tapi terutama pada diri saya. Saya baru habis buat master itu tahun 2021. Memang dapat 2-3 beasiswa. Nak taja saya untuk sambung buat PhD. Ini masalah kekangan sekarang ni, saya bila dijakit baru tahun ni, saya dipinjamkan ke TV Al-Hijrah selaku pengurus kandungan pematuhan kandungan syariah. Saya duduk di TV Al-Hijrah. Saya kena jaga konten, saya kena jaga segala isu-isu berkenaan dengan rancangan, spek panel, isu-isu, tajuk-tajuk, soalan-soalan. Saya kena tengok, saya kena perhatikan dan perhalusi berkenaan dengan isu semasa. Tambah-tambah berkenaan dengan isu hari ini yang macam-macam isu datang. Bab tarikat satu hal, bab salafi satu hal, bab berkenaan dengan habaib satu hal. So kita nak kena adun, kita nak kena murnikan biar paparan kita tu diterima oleh setiap lapisan masyarakat. Keluar tokoh agama yang lebih kepada muyul kepada kecenderungannya kepada tarikat, orang kata pula puak TV Hijrah ni sokong tarikat. Masuk pula golongan-golongan salafi sikit, ustaz ni Wahabi ni, tambah-tambah Ustaz Nabil ni orang polis ni. Saya ceritalah, saya memang orang polis. Baru ni perkampungan sunnah pun saya balik. Memang ada mazhar gemak depan, Rora belah tepi, saya belakang mazhar. Memang awal-awal dia dapat mesej, Ustaz, bila join grup ni, saya kata dah lama dah. Sengak bila satu hal, saya sebagai salah seorang anak jati negeri Polis, saya juga sebagai ahli majlis jawatan kuasa tebus pusaka, harta zakat, wakaf dan juga harta mal negeri Polis di bawah Majlis Agama Islam Negeri yang dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Polis sendiri. So saya memang ada authority untuk balik bincang isu-isu berkenaan dengan zakat, wakaf dan seumpama dengannya. Jadinya bila perkampungan sunnah buat di kampung kita balik tu untuk nak memberikan pencerahan. Apapun jangan salah anggap, dan jangan salah tanggap pada pihak tu, dan jangan salah tanggap pada pihak kita yang duduk di luar. Ya, saya nak sebut apa ni? Bab berkenaan dengan adab dan ilmu. Kadang-kadang kita hari ini bekejar untuk menuntut ilmu, tapi kita tertinggal tentang adab. Kadang-kadang kita nak usaha untuk memperbaiki diri dengan adab, tapi kita tidak langsung memperelokkannya dengan unsur-unsur ilmu yang betul. Akhirnya salah kita berguru, maka salahlah hidup kita dengan berakhlak. Maka tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak bawa pada malam ini satu hadis Nabi SAW. Saya nak suruh tuan-tuan tengok macam mana kaedah Nabi ajak pada kita. Banyak aspek, tapi saya ambil satu dua hadis. Dan tempoh masa yang berbaki yang terhad ni untuk kita kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sahabat rahimakumullah sekalian. Pertamanya ialah saya nak sebut pada tuan-tuan berkenaan dengan tengok macam mana Nabi melihat keadaan kita yang menuntut ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Wafid Al-Laisi, salah seorang sahabat Nabi. Di dalam kandungan Imam Bukhari ataupun Imam Muslim, muttafaqun alaih. Hadis ini kedudukannya sahih. Saya kena cerita kedudukannya. Kadang-kadang kita hari ni kan bab hadis ni kan, ni hadis ni dhaif kan. Saya sebut sebab saya di Al-Azhar, saya mengaji, dalam bidang saya adalah usuluddin. Usuluddin pengurusan saya adalah bidang hadis. Saya ambil memang pengurusan hadis, kita kaji berkenaan dengan hadis dan kedudukan hadis. Setara mana kita boleh gunakan sebagai pandangan bagi dijadikan hujah, dalil, ataupun hanya sekadar perkongsian umum. Baik, hadis ini kedudukannya sahih. Bila sahih, kita boleh jadikan hujah. Sahabat ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, ini diceritakan oleh Abu Wafid Al-Laisi. Dia kata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam masjid. Dalam riwayat kedua, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa jalisun wan nasu ma'ahu. Katanya ialah ketika Nabi duduk dalam masjid, dia bukan dekat duduk, wan nasu ma'ahu, ramai ataupun dikelilingi oleh manusia. Kalau kita kata macam kita hari ni, takkan keliling saja. Maksudnya mesti Nabi SAW sedang memberikan peringatan ataupun berkongsi sesuatu kalam Allah Azza wa Jalla waktu itu. Jadi orang duduk di kelilingnya. Kalau kita kata sepanjang hidup Nabi sentiasa dikelilingi oleh para sahabat. Jadi sahabat ni akan sentiasa duduk di keliling Nabi SAW. Soalan saya, siapa duduk keliling kita? Kalau Nabi dikelilingnya adalah sahabat, kita ni keliling kita apa? Kata Nabi yang hutang. Betul tak?
keliling kita ni hutang. Depan PTN, belakang rumah, kanan kereta, kiri mas kahwin. Masih tak selesai lagi. Contoh, maksudnya kita dikelilingi oleh benda lain. Nabi SAW dikelilingi oleh para sahabat. Dan hadis ini nak cerita bahawa Nabi duduk di masjid, bukan dekat duduk. Nabi berkongsi sesuatu dengan para sahabat. Ketika itu katanya, fa'aqbala salasatu nafarin, datang 3 orang pemuda. Ini cerita dah. Nabi duduk dalam masjid, Nabi tengah sampaikan satu benda, 3 orang pemuda datang. Katanya lagi, fa'aqbalatnani ila Rasulillah wa dhahaba wahidun. Katanya ialah 2 daripada 3 lelaki tadi mai masuk dalam majlis, tapi 1 tak jadi masuk. Wa dhahaba akhar. Patah balik. Fara'a furjatan fil halaqati, kata dia ialah fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqah fajalasa fihi. Kata dia ialah orang lelaki yang pertama masuk, bila macam kita lah, bila ada majlis macam ni, tiba-tiba dia sampai-sampai, Allah ada majlis, isyuk ramai pula, ada tempat tu. Dia buka pintu, tengok ada tempat kosong. Mana? Depan, tengah, tepi dinding dah penuh. Sebab seat yang paling hot dinding. Tiang tak ada. Kalau ada tiang ada 5 lah ada penunggu tiang. Kalau dekat Masjid Nabawi tu ada tiang macam-macam kan, tiang wangi, tiang perjanjian, tiang Aisyah kan. Kalau di sini pun beritahu dah, tiang ni tiang pakcik ni, tiang ni pakcik ni, memang penghuni tetap. Sebab nasib baik tak ada tiang, ada dinding, jadi dinding ni boleh bawa-bawa orang. Tengah tak ada, kosong. Dia main duduk tengah tu. Orang yang pertama. Katanya lagi ialah falam wa qala ala abdi wa amma al-akhar fajalasa khalfahum. Orang yang kedua yang mai masuk dalam majlis ni, dia mai tengok ada majlis. Alamak, orang ramai, segan lah pula nak masuk tengah ni. Lagi orang nampak macam lambat. Nampak kata tak sembahyang maghrib jemaah. Ke belakang, duduk belakang. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi nak bersurai, nak meninggalkan para sahabat, ketika itu Nabi baru bersuara. Nabi kata, ala akhbirukum anin nafari salasah, nak tak kalian aku cerita tentang 3 pemuda. Apa dia? Rupanya ketika Nabi SAW menyampaikan berita, menyampaikan sesuatu, mata Nabi, tajamnya fokus Nabi, macam kita juga penceramah, daripada hujung belakang sampai hujung. Hampa buat apa aku tahu. Ada yang nganggur saja apa ada. Yang berdiri naik kepala pun ada, tunduk. Ada yang tengah tulis tak bangun-bangun pun ada, kan? Ada yang tunduk opak sampai tak bangun-bangun pun ada, tak tahu buat apa pun ada. Ada yang bangkit keluar tak masuk balik pun ada. Jadi kita boleh nampak reaksi. So penceramah. Hatta Nabi SAW orangnya lagi fokus. Setiap apa yang ada dalam majlis tu dia memerhati. Maka kata dia, nak tak aku cerita tentang 3 pemuda. Hebatnya Nabi SAW ni, dia nak cerita tentang kedudukan 3 pemuda ini untuk diambil pengajaran. Bahkan yang paling menariknya tentang sahabat rahimakumullah sekalian, kalau baca hadis ni, kaji hadis ni, tengok kandungan matan hadis ni, tidak disebut siapa 3 pemuda yang terdapat dalam hadis ni. Kenapa? Nabi cerita tentang kebaikan untuk dikongsi, supaya orang yang dikongsi itu tak rasa bangga diri. Orang yang dicerita tentang keburukan, tak nak sampai orang menghina diri dia, dan dia rasa tak puas hati, dia tak madah kulit-kulit agama. Tu Nabi jaga aib. Nabi jaga maruah. Kita hari ni lambat lepas je. Tak Nabi orang tu cakap pun kemeng berdegang berdengung kan. Dia pun buat lebih kurang. Mak, dia tak macam dah saya lah. Kan? Kita manusia, mana ada sempurna. Pasti akan ada lompang-lompongnya, akan ada kosongnya. Tuan-tuan sahabat rahimahullah, balik hadis tadi. Kata Nabi SAW, nak tak aku cerita tentang 3 pemuda? Maka sahabat yang duduk di Nabi itu, ya Rasulullah, kami nak dengar. Maka Nabi sebut, amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Orang pertama datang dengan tujuan nak dapat kebaikan, nak dapat kelebihan, nak dapat sesuatu yang datang daripada Allah, keberkatan. Maka Allah memberkati dia dengan usaha Allah bagi kat dia peluang untuk dia duduk dekat dengan penceramah tadi. Maka dia duduk dekat Nabi SAW. Sebab datang dengan keadaan dia niat, aku nak datang majlis ilmu, aku nak tuntut kebaikan dalam majlis ilmu. Maka Allah permudahkan dia duduk dekat dengan Rasulullah SAW. Orang yang kedua, kata Nabi SAW, wa ammal akhar fastahyallahu minhu. Orang kedua mai dah, tapi dia rasa malu. Alah, segan nak masuk majlis ilmu. Alamak, tak ada ustaz tengok. Alamak. Kata Nabi, sebab dia malu, maka Allah pun malu nak tengok dia. Anak belakang.
Ini adalah kata sindiran. Kalau kita mai lewat pun jangan rasa malu nak duduk depan. Sebab tu tempat kosong, ni tepi ustaz. Ni kali pertama saya main lah. Kali kedua saya nak tengok memang rapat pada ustaz, dinding tak ada orang. Macam tak boleh ustaz, sakit belakang tak. Oi. tak apa. Nak sebut ni orang nak berlumba-lumba buat kebaikan. Tetapi tengok apa kedudukan orang yang ketiga. Kata Nabi SAW, wa ammal akhar, yang ni orang terakhir, orang yang ketiga, fa'araballahu anhu. Orang ketiga dia main ramai tak payah masuk orang tak apa. Online ada boleh tengok kat rumah boleh. Kita lah zaman tu mana ada online. Kita balik nak masuk pun padat sangat, malah balik. Dia berlepas diri ataupun dia mengelak, dia nak jauh daripada Allah, maka Allah pun tak nak tengok dia, biar dia jauh daripada Allah. Fa'araballahu anhu. Dia nak keluar, dia keluar dan Allah tak nak tengok dia langsung. Jadi jangan sampai orang yang ketiga. Maksudnya ialah, nampak tak dalam kisah ni berkenaan dengan penuntut ilmu. Orang pertama datang betul-betul niat dia nak dapat kebaikan, usaha, walaupun memang dia pun tak tahu nak dapat tempat, tapi dia usaha, maka Allah permudahkan urusan dia sampai ke depan. Macam Dr. Zul tadi saya cerita, dia duduk ni memang dia tak ada apa-apa, dia nak tolong baca je. Tapi kebaikan dia membaca doa dan membaca karangan kitab syekh tadi, nampak tak tuan-tuan, mengiringi kebaikan untuk dia. Sampai dia balik pun dia jadi faqih. Dr. Izan Arif pun sama. Dia muda, dia bukan muda, dia orang muda lah. Dia baru umur dia tak silap saya 43-44, muda. Tapi dah jadi, tak silap saya dia punya status dekan jaringan fakulti Apatah Alumni untuk UKM. Orang hebat. Dan banyak jadi di antara ahli majlis fatwa negeri. Bab halal haram di Malaysia ni antara rujukannya Dr. Izan Arif. Padahal dia muda lagi. Muda dia kan. Tapi Allah angkat kedudukannya. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebab tu orang yang nak tuntut ilmu, Allah bagi kelebihan dan kebaikan. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka kita pada malam ini, saya yakin di mana-mana tempat kita ada perasaan tu. Cuma nak meletakkan 3 keadaan tadi. Kalau betul-betul datang untuk dalam majlis ilmu, nak tuntut ilmu, mudah-mudahan keberkatan dan kebaikan Allah pulangkan balik untuk kita. Jangan jadi orang yang kedua, mai dah masa malu pula ustaz, duduk tepi-tepi sikit lah, duduk belakang Pak Haji, orang tak nampak. Jangan anggap orang tak nampak. No, kalau dia malu dekat manusia, Allah pun malu nak tengok dia. Mai yang ketiga, dia berpaling terus, maka Allah pun berpaling terus, tak mau tengok dia, balik terus, tak dapat langsung kebaikan. Maka sebab itulah ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, duduk dalam majlis ilmu, pastikan usaha kita betul-betul dapat macam mana yang kita nak. Ya, itu tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak bawa satu cerita. Guru kita yang kita hari ni pegang dengan mazhab dia, siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Betul tak guru kita? Betul lah guru kita kan. Sebab kita ambil rujukan dia berdasarkan himpunan apa yang dia buat. Daripada semua hadis-hadis, semua pandangan hukum, dia ambil, dia kumpulkan, letakkan sebagai satu rujukan buat kita hari ini dengan mudah. Betul? Dalam kita di Malaysia duduk sebagai ahli sunnah wal jamaah kan, kita pegang dengan mazhab Syafi'i. Baik tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, Imam Syafi'i ni lahir tahun bila? Jawapan tak ada kat kapet. Saya bagi tahu lah. Apa dulu? Tak apalah ustaz. Yalah, saya pun tak kisah. Sebab benda ni bukan kita nak kena hafal pun. Tak salah tak hafal pun. Cuma sebagai penuntut ilmu, nilai tambah untuk kita mengetahui siapa sebenarnya Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah lahir pada tahun 757 Masehi. 757, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, 757 ni kalau kita nak nisbahkan dengan kita, dia agak jauh. Ya, tapi saya sebut pada ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, masa dia meninggal tahun yang sama, masa dia hidup, masa dia dilahirkan, masa tu juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia. Betul lah kata pepatah orang biasa ni, dia kata patah tumbuh hilang berganti. Meninggalnya seorang ulama akan lahirnya lagi generasi ulama yang lain. Kita doakan mudah-mudahan begitu juga dengan kita, yang saban hari, saban masa kita dihambat dengan kehilangan para alim ulama. Seorang-seorang meninggal kan. Satu masa tu datang meninggal banyak, maka Allah hadirkan ramai lagi pemuda-pemuda, generasi-generasi
sebagai pelapis untuk jadi ulama-ulama kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Ibu yang dirahmati Allah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah, dia lahir di mana? Ustaz ni main ceramah kan? Bukan Ustaz nak tanya soalan. Ustaz ceramah Ustaz, kami nak dengar Ustaz ceramah Ustaz. Jangan tanya banyak soalan Ustaz, habis masa Ustaz. Marah-marah. Saya tanya je. Kan ada rancangan tuan-tuan ibu ayah semua pakat tengok kan? Tanyalah Ustaz, tanyalah Ustazah. Betul? Kalau TV 1 anda muskil, kalau TV Hijrah bicara ilmu, kan? Saya pernah cakap dengan geng-geng ni, penerbit TV ni, saya kata dia, saya ada satu idea nak buat program. Dia kata, Ustaz cantik Ustaz, Ustaz nak buat idea apa? Nak buat program apa? Saya kata, Ustaz bertanya. Ustaz bertanya. Hak yang kami tahu, tanyalah Ustaz. Itu biasa sebab orang tak tanya Ustaz. Kita buat baru sikit, kita buat reverse cycle sikit untuk kita punya mindset kita ni. Ustaz bertanya. Bagus ni Ustaz ni, tapi nak buat konsep mana? Kita buat macam ni, salah tanyalah Ustaz. Ada audio semua, nanti Ustaz akan tanya. Dia berhenti Ustaz 2-3 saat, dia tak beritahu saya, Ustaz, saya bimbang Ustaz. Bimbang apa? Tak ada audio. Bila Ustaz bertanya, kok dia nak ditanya dia tak? Oh, iya ke? Kalau saya tak berapa nak bimbang kalau tak ada audiens. Saya paling bimbang kalau bukan tak ada audiens, tak ada kameraman, tak ada penerbit pun tak ada. Itu lagi susah. Saya nak tanya apa? Okey, maksudnya bila satu benda menambah ilmu, kadang-kadang kita nak tanya, benda tu susah untuk kita jawab. Tapi bila kita nak tanya Ustaz, macam seolah-olah Ustaz tu semua segala martabat untuk kita, perpustakaan untuk kita tahu maklumat. Sebab itulah bab ilmu-ilmu kecil, bab ilmu-ilmu yang kita tuntut ni, kita kena tahu asas, ilmu asas. Baik, ibu yang dirahmati Allah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah lahir di kota Gaza, Palestin. Dia bukan lahir di Jerusalem, bukan lahir di Tel Aviv, bukan lahir di Baitul Maqdis. Dia lahir di Gaza. Gaza kat mana? Selatan bumi Palestin. Kalau tengok peta tu, dia punya jajaran dia macam bentuk W tu. Dia duduk di bawah ni. Dia di bawah kecil je. Dia Gaza ni di hujung. Saya Allah rezekikan pada tahun 2013 dapat masuk bumi Gaza. Masa tu kita nak pergi dapatkan liputan berita dengan TV 1 masa tu. Saya pergi dengan tim Jakim, dengan NGO MAPIM dan juga beberapa lagi NGO lain termasuk Kumpulan Hijah. Masa tu pergi buat liputan selama seminggu. Alhamdulillah sampai bumi Gaza. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, Imam Syafi'i yang rupanya lahir daripada bumi Gaza. Siapa nama mak dia? Oh Allah, tak tahu Ustaz dah tadi tarikh lahir pun tak tahu, tempat pun kami mana ingat Ustaz. Nama mak dia adalah Fatimah binti Ubaidillah Azdiyah. Asal keturunan dia ada kait sampai dia lahir di Yaman. Keturunan dia sampai kepada Hasan Hussein. Hasan Hussein anak siapa? Juga boleh jawab. Tak jawab juga pukul 8.45 macam dia. Hasan Hussein cucu-cucu Nabi SAW. Maksudnya keturunan dia sampai kepada susu galur Nabi kita Muhammad bin Abdullah SAW. Maka ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, ketika mana Fatimah tengok anak dia yang sedang membesar, ketika tu Imam Syafi'i rahimahullah, dia sedang membesar dalam keadaan dia banyak mendekati para alim ulama di kota Gaza. Sampai dia tengok proses dia belajar tak sama macam budak-budak lain. Tekun, belajar, hafal, nampak kata kesungguhan. Sampai mak dia kata, aku tak boleh biarkan anak aku hanya duduk di kota Gaza, sebab kota Gaza ni kecil, ulama ni tak ramai. So waktu tu kena cari tempat yang banyak dikelilingi oleh para ilmuwan. Berpindahlah mereka daripada kota Palestin, pindahlah bumi Mekah, duduk di bumi Mekah. Bila di bumi Mekah, ramailah tutup guru, ramailah ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama besar di sana. Bayangkan umur 7 tahun boleh hafal Quran. Umur 7 tahun. Kita umur 7 tahun, alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Macam 7 tahun. Naik 7 tahun semua, ba di atas ba di bawah B, ba depan buta, di atas ta, babi buta. Nampak keluar. Waktu macam umur 7 tahun lebih lah. Nak abang kata kita tak lepas mana pun. Umur 7 tahun pun nak kena alif ba ta. Bayangkan Imam Syafi'i rahimahullah umur 7 tahun boleh hafal Quran. Bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng. Budak zaman laut kata, budak tiktokers. Kan? Dia kata zaman laut ni bukan calang-calang, bukan orang macam ni. Tiba-tiba dia umur 7 tahun boleh hafal Quran. Sampai satu masa dia kata apa? Wahai ibu, izinkan kepada aku untuk aku pindah. Aku tinggalkan ibu sekejap, aku nak musafir, aku nak berhijrah.
ke bumi Madinah. Sebab di sana ada seorang tokoh ulama besar. Siapa dia, tuan-tuan? Pengarang kitab Al-Muwatta. Tuan-tuan tak makan lagi kot, no? Patut lambat dia sampai. Bila sel-sel tidak berhubung, dia lambat sikit nak sampai jawapan tu. Macam lambat sikit nak makan. Saya dipahamkan sekali lagi, lepas ni kita ada makan kambing golek. Tapi tuan-tuan cari sendirilah. Golek tak ya, tu cari sendirilah. Kambing tu saya bagi tahu je nak bagi seronok. Tidaknya Allah Ustaz, tak apa. Makan tak penting. Yang penting santapan rohani. Baik. Imam Syafi'i rahimahullah berhijrah daripada kota Mekah, pindah ke Madinah sekejap, minta izin pada mak dia. Mak dia redha, mak dia restu. Dia pergi ke Madinah. Siapa tu guru dia? Pengarang kitab Al-Muwatta, Imam Malik rahimahullah. Jadi Imam Malik adalah tok guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau macam tu, Imam Syafi'i ni imam yang ke berapa? Jenuh tanya soalan banyak Ustaz. Tambahlah Ustaz. Imam yang ketiga. Imam yang kedua, tok guru dia tadi Imam Malik. Nombor satu, saya tinggal dua tu. Betul, carilah. Payah sangat. Takkan nak muasuah. Biar lah. Nombor satu ke nombor 4? Tinggal satu je lagi. Dua lagi. Nak tahu sama ada Ahmad bin Hanbal ataupun Imam Abu Hanifah. Mana satu nombor satu, mana satu nombor 4. Selesai. Saya serah pada tuan-tuan, tolong kaji. Sebab nak kena tahu juga perjalanan tu. Baik, ibu yang dirahmati Allah SWT. Imam Syafi'i rahimahullah bila sampai ke Madinah, dia terus cari tempat yang ada orang mengaji, iaitu di Masjid Nabawi. Duduk dalam kelompok yang ramai, tiba-tiba ada seorang syekh sedang mengajar. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berjengket-jengket, celah-celah orang ramai tu, cari tempat kosong, duduk. Sama tak baca hadis tadi yang saya baca tadi? Orang yang pertama datang susah-susah payah, ada tempat kosong, nak duduk. Kita kalau boleh damai lambat-lambat ni belakang, dia usaha duduk dekat dengan tok guru. Imam Malik ketika dia mengajar, hujung sini sampai hujung sini, semua dia perhati gelagat anak murid dia. Imam Syafi'i rahimahullah, dia keluarganya tak kaya, tak berada, biasa-biasa. Mak dia pun kirimkan dia hanya beberapa dinar saja, duit tak banyak. Dalam perjalanan itu pun dia tak sempat nak beli kelengkapan macam orang lain. Bila sampai duduk dalam majlis ilmu, dia tengok orang lain dah bersiap siaga dah. Pen, kertas, handset, tablet, iPad. Kita lah bukan zaman tu. Kita semua ada ni. Dia apa sama? Dia tengok orang ni, semua ada kalam, semua ada kertas, semua sedang mencatat. Aku tak ada apa. Dia balik kiri kanan, tengok semua orang lain bersiap siaga semua, bersedia. Jadinya dia tengok di kiri kanan dia adalah sebilah kayu. Kalau kita kata macam lidi lah. Dia ambil lidi tu, dia pun tulis kat tangan dia. Tulis kat tangan dia. Imam Syafi'i rahimahullah, dia akan tengok dari depan sampai depan dan belakang. Macam saya lah, saya tengok pada tuan-tuan dan perempuan ni. Boleh kira lelaki seorang, 2, 3, 4 orang ni yang catat. Perempuan daripada depan, setelah depan, soft semua. Sampai penuh ada kertas. Sampai makcik-makcik nak berdiri pun, duduk atas kursi, duduk atas kursi pun, bawa kertas, bawa pen. Nak tunjukkan bahawa orang lelaki ni kuat ingatan. Orang perempuan ni tak pergi lupa tak, kami ni urat putih tak, sebab kita tu bini tu dah beritahu, bila dah beranak 2 kali 3 kali ni, jadi dia beritahu putih urat banyak sangat, jadi lupa, jadi dia pun catat. Jadi kita takut terlupa. Orang lelaki ni buat ingat banyak. Cuba sekali lagi balik, tanya balik suami-suami perempuan, suami makcik semua tanya, Ustaz Nabi contoh ceramah buat apa ni? Tak silap macam ceramah macam bab poligami. Bila mana aku ceramah poligami? La ilaha illallah. Mak dia punya lencong, dia punya imajinasi orang lelaki. Dia catat sikitnya, tapi dia banyak benda lain. Aduh. Okey, baik. Balik cerita kita tadi. Imam Syafi'i rahimahullah tulis kat mana? Tulis kat tangan. Imam Malik tengah mengajar, dia pun tengok keliling anak murid dia. Dia tengok ada seorang budak. Buat budak ni tulis kat tangan. Kalau kita tulis kat kertas, nampak kertas, nampak buku, dia tulis kat tangan. Awak pelik budak ni. Selesai majlis, Imam Malik panggil Imam Syafi'i. Dia pun tanya, nama apa? Main daripada mana? Terus Imam Malik tanya, tadi hang tulis apa? Nampak tuan-tuan? Dalam berguru, kita kena menghormati guru. Dalam orang mengajar kepada kita, tengok macam mana adab seorang guru. Guru tanya, hang tulis apa tadi? Kalau kita, hang main apa? Bazar-bazar lah. Sebab nampak ambil satu batang kayu, tengah tulis kat tangan. Main lah.
Macam kita lah, tuan-tuan perempuan tak tulis, buka insert. Gaya tu macam tulis, gaya tu. Tapi TikTokers tengah tengok TikTok, Facebook up status. Nabi tengok luar macam handsome, tapi boleh lah. Dan lagi tu up status. Ni kita tak pun bini hantar mesej, abang perempuan nak balik, tak lagi lepas syak. Ni dah syak dah. Ada ceramah apa? Ceramah Ustaz Nabi, betul ke? Betul. Confirm ambil gambar, dia pun ambil gambar. Ni bukan ceramah bukan ceramah. Risau betul kan aku ni pergi surau ni, tak pernah pergi surau pun, tiba-tiba pergi surau, rupanya ada ceramah. Kita sahabat rahimakumullah sekalian. Okey, kita tengok balik cerita tadi, macam mana Imam Malik tanya pada Imam Syafi'i. Tulis apa tadi? Beradab tu, tanya dan kan lemah lembut. Imam Syafi'i kata apa? Wahai guru, aku menulis apa yang sedang kamu ajarkan kepada kami. Imam Malik nak menguji, kalau betul kamu menulis apa yang aku sampai. Imam Malik tanya, bacakan kepada aku 20 hadis yang aku bacakan tadi. 20 hadis, bukan satu, 20 hadis. Bacakan. Imam Syafi'i baca daripada satu riwayat ke satu riwayat tanpa gugur satu kalimah, sampai diperakukan oleh Imam Malik, memang betul engkau seorang hafiz, seorang yang boleh menghafaz. Saya nak tanya tuan-tuan, tolong baca, tolong bagi saya lah perkataan pertama dalam hadis tadi yang saya baca berkenaan dengan 3 lelaki tadi. Ayat lah perkataan pertama yang saya baca tadi. Bukan main tulis tadi kan? Pergi mana? Ustaz, kami bukan ya, kita tak sama macam label tutup guru ni. Sebab tu kita nak jadi macam mereka memang susah. Tak apa, tapi setidak-tidaknya saya nak gambarkan bahawa keberuntungannya kita duduk dalam majlis ilmu. Nampak tak spirit, semangat yang ada pada mereka. Kita ni ada juga semangat tu, cuma semangat kita tak sama. Sebab semangat kita ni suam-suam suku. Kalau lah tiap malam kuliah agama macam ni, saya rasa tiap malam kuliah agama kan, ni malam ni yang kurang sikit kan sebab kosong ni. Kan malam ni saya penuh ni malam ni bersangka baik. Ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau itu yang Imam Syafi'i tunjukkan kat kita, nampak tak ketekunan dia sampai hari ni kita guna benda yang dia hasilkan. Susah payah ni sampai tak kahwin, sampai tak lena, bertahajud dia, khatam Quran dia untuk kita. Mudah caranya untuk kita. Tu pun ada tangan kita yang duk kata kat dia. Maka perbetulkanlah balik kepercayaan kita kepada Allah, bahawa bersangka baiklah dengan makhluk. Jangan kita memburuk-burukkan keadaan dengan kita bersangka buruk dengan orang. Tak untung pun kan kita bersangka baik dengan manusia, mudah-mudahan orang pun bersangka baik dengan kita. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, tak apa kita nak sampai ke hujung dah. Saya pun nak tengok dah. Dia macam itulah, mata-mata ni boleh memberikan respon kepada penceramah. Penceramah boleh tengok mana mata yang masih lagi boleh tengok, mana mata dah mata kuyu, mata yang memang tak boleh tengok kita dah. Sebab itulah penceramah ni memang kena alert. Sebab bagi penonton ni, mereka akan tengok 3 wajah ataupun 3 muka. Tahu? Muka pertama, muka ustaz. Siapa penceramah malam ni? Ustaz Nabi, ustaz ni orang dalam TV tak pernah tengok pun. Nampak sangat lah tak pernah tengok para perdana. Satu. Muka kedua, muka jam. Lambat lagi nak habis. Pukul berapa nak habis? Nak kat 9 lah. Mohon lah. Muka ketiga, muka pintu. Seorang keluar api. Bangkit lah. Seorang bangkit. Lega-lega lah, elok lah. Kita pun bangkit. Muka ketiga. Saya tambah muka keempat, muka buku Facebook. Alik sangat lama. Okey, saya nak bawa kepada penutup kita pada malam ini. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, apapun yang ada, cuba tengok dalam hidup kita hari ini. Panduan dah ada, ilmu tersedia, masya-Allah tabarakallah. Di penghujung usia dunia yang hari ini, yang macam-macam isu yang berlaku, kita dihidangkan dengan kepelbagaian unsur untuk dapat ilmu dengan mudah. Ya, dulu kita pergi cari tok guru di pondok. Naik motor, kadang-kadang kayu geret, pergi mengaji dekat pondok. Saya tahulah ibu ayah yang pernah dulu mengaji di pondok-pondok, bukannya senang pergi mengaji pondok. Sekarang ni saya kata Ustaz, free Ustaz minggu ni. Main surah Al-Falah Ustaz. Sana. Tak apa, kami share map, Google Map. Saya turun di Batu. Tak apa Ustaz main sendiri, tak apa, senang ni. Contoh. Tak ada kena. Haji abang hari terasa Ustaz Nabi puas tu dah.
Contoh. Tadi saya cakap ada. Tak, saya terus terang. Bila Abang Adi kata, Ustaz saya minta maaf ambil anak, saya tak apa. Saya pun tanya kawan saya macam mana nak ni. 3-4 orang tadi tawar diri, tak apa Ustaz saya ambil. Sampai saya susah hati. Takut sakit terasa hati. Kita pilih seorang orang lain, tak ni pilih dia pula. Saya dah umpul kat Ustaz. Kan? Ni nak pergi hantar balik ke saya ke Pulau Pinang, ada lagi 2 orang nak hantar saya malam ni. Jadi saya terpaksa pilih lah. Bukan nak buat pilihan kasih hati, tak. Saya nak pilih sebab yang ada sebab. Nanti saya akan masuk sini, saya minta Abang Adi. Minggu depan saya akan ada di sini seminggu. Daripada 10, 11 sampai 17. Sebenarnya dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan. Cuma saya tak jadi pengacara lah. Sebab saya duduk dalam konsep saya kena jadi penyelia untuk kandungan TB Al-Hijrah. Kalau hak lain tu saya bagilah Amir Idris akan jadi compare dengan Ustazah Hidayu. Dia akan jadi main compare. Kemudian akan ada 4 orang pentadabbur, Ustaz Hariri, Ustaz Akmal. Kemudian 2 orang lagi yang akan jadi orang perempuan akan duduk situ. So akan ada lagi wakil-wakil yang keluar TV. Saya tak keluar TV lah. Kok tuan-tuan kata Ustaz Nabi kata ada, tapi tak ada pun. Saya ada bagaikan tiada. Orang tak cari saya pun. Yang penting kehadiran kita dalam majlis ilmu. Baik, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, penutup ni saya nak bawa bahawa tengoklah dalam kisah para alim ulama dalam keliling kita. Semuanya melihat bahawa ilmu adalah teras untuk dapat kejayaan dunia dan akhirat. Sebab tu dalam Quran, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, kalimah al-ilmu ada 105 patah perkataan. Kalimah ad-din ada 103 patah perkataan. Bukanlah al-ilmu itu menidakkan tentang ad-din, tapi ad-din itu dibangunkan dengan ilmu. Dan para mufassir sebut, bila kalimah itu banyak, penekanan yang Allah nak bagi supaya kita jangan tinggal ilmu. Duduk di mana-mana cabang kita mesti dengan ilmu. Marah kita pun marah dengan berilmu. Nak tegur kita, tegur juga dengan berilmu. Nak bentangkan suatu benda, mesti kena ada ilmu. Nak kahwin pun kena ada ilmu. Macam 2-3 hari lepas saya dalam satu majlis dengan orang muda, dia cara nak kahwinnya. Adalah kumpulan mahasiswa minta cerita sikit tentang cabaran bila berkahwin. Depa sonok je mai. Bukan khusus kahwin tak, dia sempena dengan satu majlis. Tak apalah, kita pun insert kat situ. Cuma saya beritahu pada mereka bahawa anak-anak muda ni, masya-Allah tabarakallah, keterbukaan dalam dunia hari ni. Cuma kena ada ilmu. Ilmu agama sebagai ilmu utama. Sebab kita akan berdepan dengan, masya-Allah tabarakallah, saya yakin ibu ayah ni bila kita kahwin baru kita tahu macam mana nak kiamat. Bukanlah kiamat betul. Macam mana nak kiamat kita tahu. Tahu pasang surut dia. Yang kita duduk rasa masya-Allah tabarakallah macam duduk surga. Surga semalam je. Malam pertama, malam kedua duduk dekat lubang neraka lah. Baru tahu punca dia. Tapi tak apa tuan-tuan. Kita nak adun hidup ni, rupanya lebih murni, lebih baik. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, saya nak ambil kata-kata daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali sebutkan dalam kitab dia bahawa manusia ini terbahagi kepada 4 orang, 4 jenis manusia. Golongan pertama disebut rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ini bukan bahasa Urdu kan? Andre. Antara ini rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seorang lelaki atau seorang pemuda yang tahu bahawa dia ada ilmu dan dia tahu untuk mengaplikasikan ilmu yang dia ada. Golongan pertama, golongan berilmu. Dia tahu tentang ilmu dia dan dia tahu cara dia nak gunakan ilmu dia. Golongan pertama dianggap sebagai golongan yang mahir, iaitu golongan yang disebut sebagai alim ataupun faqih. Dia tahu pak mana dia nak menyampai, pak mana dia nak tegur, dia tahu sebab dia ada ilmu. Golongan kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang kedua, orang dia ada ilmu tapi dia tak tahu bila masa dia nak aplikasikan ilmu tadi. Ataupun dia memilih-milih tempat mana dia nak gunakan kepandaian dan kepakaran dia. Ini disebut sebagai orang yang berunsurkan nilai sistem, namanya profesional. Dia tahu bilang cabang dia tertentu je. Bukanlah dia tak boleh gunakan ilmu lain. Dia hanya menggunakan kepada kepakaran dia saja. Golongan ketiga rata-rata adalah kita, iaitu rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Golongan ketiga, golongan yang tak ada ilmu, golongan yang kurang ilmu. Dan dia tahu dia memang tak pernah nak ada ilmu, semua cari ilmu. Golongan ketiga. Golongan siapa? Kita. Golongan yang kita tahu kita tak pernah ada ilmu sangat, tak banyak ilmu. Ya, dan kita nak cari ilmu.
Golongan yang ketiga. Golongan yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Golongan keempat ni, dia tak berilmu, dia pun tak tahu kata dia tak ada ilmu, dan dia tak mau buat ilmu. Maka rugilah golongan yang keempat yang langsung menolak setiap ruang kebaikan. Ni majlis ilmu ni. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, majlis ilmu free. Sebab makan pun free. Kalau ada makan lah. Kalau tidak, main free. Orang boleh main free tak? Orang boleh main dengan cara percuma. Orang boleh datang dengan mudah tak? Kalau tak kena dengan majlis yang macam ni, kuliah-kuliah biasa, orang boleh main tak? Bola, konsert, nyanyi-nyanyi, tari-menari, apa-apa segala jenis parti-parti, kan? Berbayar. Orang main tak? Orang masuk tak? Pasal apa yang banyak tu sanggup masuk? Pasal apa hak free ni tak main? Pasalnya gini. Kan kita punya statement, Islam adalah agama yang mudah. Betul atau tidak? Setuju? Setuju? Islam adalah agama yang mudah. Setuju? Saya sambung. Oleh sebab itu, ramai yang mengambil mudah tentang Islam. Setuju atau tidak? Saya buat statement kedua. Islam agama yang memudahkan. Dengan Islam agama yang mudah, mana tuan-tuan dan puan-puan lebih prefer? Lebih bersetuju? Islam agama mudah ataupun Islam agama yang memudahkan? Faham tak maksud saya? Bila kita sebut Islam tu mudah, alah tak buat pun saya syurga Ustaz. Faham? Betul tak? Tak main-main pun saya main kat Allah. Betul? Alah tak mengaji pun saya ada YouTube, ada live kan online boleh. Nampak? Faham tak tadi? Islam adalah mudah. So, orang ramai di kalangan kita ambil mudah. Cuba letakkan Islam itu agama yang memudahkan. Maka mudahlah untuk kita datang, mudahlah untuk kita bertemu dengan Allah, dan mudahlah untuk kita masuk syurga. Sebab Islam itu agama yang memudahkan semua benda. Daripada kita dalam keadaan sakit, sembahyang tak? Kena sembahyang. Tapi memudahkan kita, tak perlu sembahyang berdiri. Sembahyang dalam keadaan kita yang boleh duduk, tidur dan sebagainya. Islam agama yang memudahkan. Tapi bila Islam agama mudah, bukan tak salah, bukan salah, tetapi salah pada pemahaman manusia. Bila Islam tu mudah, so ramai ambil mudah. Tak main, tak bawa Ustaz. Ngaji juga. Tak pakai kupiah, tak bawa Ustaz. Islam juga. Tak pakai tudung. Awal lagi Ustaz muda, nantilah nak mati baru pakai. Yalah, semua orang mati pakai. Faham? Tutup rapat, tak ada. Tak nampak apa lah. Nuhkan kapan lah. Nak beritahu bahawa kadang-kadang kita ni pandang mudah sebab Islam tu mudah. Perbetulkan balik bahawa bukan mudah sebenarnya untuk kita duduk dengan agama. Sebabnya untuk masuk syurga mudah tak? Soalannya, nak masuk syurga mudah tak? Sebab tu orang yang bersusah-susah di dunia, kadang menuntut ilmu, kadang bersusah-susah dalam majlis agama, datang ke masjid, duduk kuliah duha, duduk semayang, duduk buat tasbih dan sebagainya. Dia susah-susah dunia sebab dia nak bersenang-senang di akhirat. Tapi ramai di kalangan kita yang bersenang-senang dunia sebab dia lupa nanti dia akan melalui jalan kesusahan di akhirat. Wal'iyazubillah min zalik. Maka tolong sampaikan. Kita tak salahkan mereka yang di luar sana, cuma mungkin belum ada kesedaran. Dia nak ada push button, tekan nilai kesedaran itu. Sebagai contoh, saya duduk dalam satu agensi, saya buat satu perubahan. Pagi saya buat kuliah agama, saya bentang, kita baca Quran sikit dalam 2-3 ayat, saya tadabbur, kemudian saya cerita, saya minta satu masa. Yang kedua, saya buka peluang untuk diorang berkongsi cerita. Yang ketiga, saya tanya, bagi peluang untuk tanya soalan. Sampai satu masa, nak panggil orang dalam kuliah agama memang susah. Bayangkan kita dalam keadaan kita yang 300-400 orang, boleh main 5-6 orang ni, kan? Sampai satu masa, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, nak cerita, sampai satu masa tak payah suruh, semua orang datang kuliah agama. Punca apa? Salah seorang di kalangan staf tu meninggal dunia. Bila meninggal, orang lain terus insaf. Bila kita pula saat kita lepas ni terus insaf berubah. Sebab tu tak perlu pun banyak-banyak benda. Dia ada push button. Mesti ada satu faktor yang orang tu akan berubah. Sama ada umur, sama ada benda yang namanya ujian, kematian, ataupun ada unsur-unsur yang lain. Allah tarik nikmat dekat dia, daripada boleh berjalan tiba-tiba patah kaki, tak boleh berjalan. Oh, dia berasa, ya Allah, awaklah aku lama tak pergi masjid. Kan susah. Masa sihat pergi mana? Pergi main bola, pergi pasar malam. Sampai malam tak kenal dah malam tu. Sampai ke subuh esok. Tak tahu dah pasang tu nak tunjuk rumah. Seronok sangat berjalan.
Maka ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, ambillah 4 peringatan tadi, kata Imam Ghazali. Nak jadi orang yang macam mana? Pilihan di tangan kita. So, tuntut ilmu bukan untuk tinggi diri, tuntut ilmu bukan untuk bangga diri, dan tuntut ilmu bukan untuk mencari kesalahan orang lain lagi. Tapi tuntut ilmu plus adab adalah untuk meletakkan diri kita dengan kerendahan. Untuk saya tinggalkan tuan-tuan ibu ayah semua dengan satu pepatah Arab. Man izdada ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu, man izdada ilma wa lam yazdad huda, tapi tak bertambah bukan petunjuk daripada Allah. Dia seolah-olah bila kita berasa, yalah, semakin mengaji, semakin lama rasa seronok, semakin lama rasa puas, makin lama rasa ya Allah banyaknya ilmu aku dapat, makin lama kita rasa macam tak sama macam orang lain. Rupanya bukan kita rasa kita ni dekat dengan Allah. Lam yazdad, kata-kata patah-patah ni tak tambah pun hidayah, tak tambah pun petunjuk, sedang kita rasa kita ni hebat. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Sebenarnya Allah tak tambah apa-apa. Yang Allah tambah jauh lagi daripada Allah Ta'ala. Wal'iyazu billahi min zalik. Sebab itulah kita tuntut ilmu biar ada adab. Adab kita ialah hormatlah guru. Jangan kita cela guru, jangan kita hukum guru, jangan kita jatuhkan sesuatu tentang guru. Ambil ilmu yang baik daripada dia. Yang tak baik kita timbang. Jangan pula dia pun tanya ustaz. Saya nak tanya Ustaz Nabil kalau itu cakap macam ni, apa pandangan ustaz? Ni kita beritahu kan. Saya nak double confirm ni ustaz, sebab saya confuse kan? Kesian ni sekarang ni ustaz tu confuse ke kita yang confuse? Ilmu ni banyak cabang. Bila kita belajar, apa yang kita ambil, amal. Kalau rasa tak mau beramal, amal apa yang kita dah belajar. Kalau tak mau belajar dulu, pulang pada diri sendiri. Letakkan pada 4 keadaan tadi. Sama ada kita nak jadi orang yang faqih, orang yang kita hanya pilih bertempat-tempat tertentu, ataupun kita memang tak ada ilmu, kita nak cari ilmu. Dan yang keempat, jangan langsung ada saat ni, iaitu dah lah tak berilmu, tak mau menuntut ilmu. Mudah-mudahan ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, apa yang saya kongsikan boleh jadi sebagai jambatan kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan mudah. Tuan-tuan doakan saya juga akan doakan ibu ayah dan sahabat semua. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita, Allah memudahkan jalan kita semua di dunia dengan ujian-ujiannya, dan di akhirat dengan rintangannya yang kita tak tahu macam mana. Walaupun hari ni kita nampak dunia ni macam sikit je, ya, akhirat jalannya lagi banyak. Ni kita tak turun lagi ke satu alam yang kita tak tahu macam mana alam tu. Apa nama alam tu? Alam barzah, pemisah antara hidup dunia dan akhirat, yang kita tak tahu lagi macam mana. Jangan rasa hidup kita selesa sebab kita tak tahu lagi di alam tu. Alam nak balik pula tu. Bila dibangkitkan nak bertemu dengan Allah dalam perjalanan kita berjalan, kita tak tahu macam mana perjalanan kita, macam mana rintangan kita, macam mana nasib kita, macam mana keadaan kita. Kita belum tahu. Sebab tu sebelum apa-apa berlaku, biar kita betulkan diri kita sendiri. Mudah-mudahan tuan-tuan mempunyai sahabat rahimakumullah sekalian, ambillah peringatan dalam apa jua keadaan. Sama ada saya yang menyampai ataupun tuan-tuan yang mungkin, sebab mungkin di luar sana saya jumpa ramai di kalangan anak muda, dia tak dengar kuliah agama, dia dengar lagu-lagu. Mungkin juga dengan lagu, kan? Apa? Orang kaya mati, orang miskin mati. Contoh. Bila dia dengar tu, aku pun akan mati. Ambil peringatan. Macam lagu kumpulan saya pun sama. Ku merintih, aku menangis, ku meratap, aku mengharap. Nak dengar lagu tu? Laju. Okey. Daripada dengar lagu tak tahu masalah tu, naik lagu ni lah. Sebab saya jumpa 2-3 orang yang tuan-tuan kat kami, saya suruh makcik tu dia cerita, dia kata, Ustaz, baru makcik tahu Ustaz nyanyi lagu ni. Bukan saya, kumpulan saya. Lah tapi Ustaz nyanyi kan? Saya ada lah sikit orang tu. Ustaz, saya nak sebut, bila lagu Ustaz ni keluar dekat radio, dia tengah bawa kereta makcik, bawa kereta, dia bawa kancil. Dia kata saya bawa kereta tak lagu Ustaz 60, 80, kadang-kadang tu tertekan 120, kadang-kadang. Makcik, kancil. Dia kata laju makcik. Dok kadang-kadang ni Ustaz. Tahu Ustaz tahu, bila dengar lagu Ustaz tu, saya merit lagu tu. Merit dengar lagu tu, merit. Saya bukan buat apa, saya menangis. Dia kata makcik berhenti tengah jalan lah. Dah lah Ustaz, dah berhenti di jalan. Berhenti di jalan, keluar tak apa di jalan. Jangan tengah jalan berhenti, dia orang hot ni, masuk viral ni. Kenapa menangis? Sebab lagu menanti di barzah. Jangan. Dia kata sebab lagu ni Ustaz, saya teringat saya bila masa saya pula, anak-anak saya, isteri saya, suami saya dan keluarga saya ramai dah balik dah. Saya tak tahu bila. Dia kaya. Saya kata baguslah makcik, seronok. Ada satu lagi majlis. Kalau tuan-tuan pernah tengok cerita ni, Ustaz mu tunggu aku datang, kan?
Ada seorang pemuda tabligh yang ajak Syiro dengan apa, Syiro seorang lagi tu kan, ajak di masjid tu yang rambut dekat ni. Dia kata, jomlah kita insafkan diri, jom kita bermuhasabah, kita pergi ke masjid kan, dia ajak kan. Dia dulu DJ KLFM, dia pernah jadi DJ dulu. Dia pernah contoh masa satu majlis dekat luar lah, outdoor, dia jadi MC. Dia lepas tu kita persilakan kumpulan Faiz. Lepas tu kami pun nyanyi, turun dia main-main kat kami. Bro, saya pun terkejut. Bro, cik baik bro, kalau dia pergi hujung tu okey, nanya kita pun ya bro, kita pun bro, dia tak ada bro, kita pun bro, ya bro. Lagu you all kan nyanyi. Lagu kami ya. Nak cerita dia tak? Tiap-tiap pagi, kebanyakan dia tiap-tiap pagi dalam pukul 3 sampai pukul 5 pagi, aku akan terima caller. Caller ni bukan mesra, mak rempit. Pukul 3 sampai pukul 5 pagi, telefon minta lagu ni. Dia pun terkejut, siapa minta lagu ni? Dia pun tanya, kenapa nak lagu ni dan kepada siapa nak ditujukan? Saya mak rempit, daripada sekian dia sebut. Dia kata salah satu dia saya nak tunjukkan lagu ni buat sahabat saya yang baru saja putus kepala. Dia punya kisah tahap gaban ni dulu. Kita kisah sedih dapat tengok meninggal. Sedih. Dia saya nak tunjukkan lagu ni pada sahabat saya putih kepala. Jadi merempit telinga kami, tiba-tiba dia putih kepala dia. Jadi saya tunjukkan lagu ni pada dia dan sahabat-sahabat saya yang lain. Tu tahap kisah dia lah. Jadi dia tahu rupanya lagu tu memberi kesan juga pada mak rempit. Walaupun kita kata tak ada apa-apa kesan pada kita yang mendengar, orang lain yang mendengar mungkin ada hikmah. Sebab itulah kadang-kadang dakwah ni banyak cabang. So kita yang dengar dalam kuliah agama tolong sampaikan. Yang baik itu jadikan sebagai jambatan, yang kurang itu jadikan sebagai teguran. Nasihat dan saya balik. Sama juga nasyid. Dalam lagu-lagu tadi, mungkin lagu tu boleh mendidik jiwa mereka daripada dengar lagu-lagu. Mudah-mudahan boleh membetulkan salah faham mereka dan juga kita. Saya rasa cukuplah sekadar itu celoteh saya, tazkirah pendek saya pada malam ni. Minta maaf lah tadi sebut tadi sampai pukul 12.30. Jadi kita berhenti 9 suku lah. Ya, insyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa lagi. Pukul 12 tak apalah. Lepas ni pakai saya mulai lah. Saya nak balik ke sana pula. Kita jumpa lagi di lain bicara, di lain ketika insyaAllah. Jika tak jumpa secara fizikal begini, kita jumpa di alam penyiaran, alam maya. Tuan-tuan tengok saya, Ustaz Nabil, Assalamualaikum. Jadi saya tak jawab salam. Jangan kecil hati, sebab saya berada di live lokasi. Saya tak nampak tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan juga mendoakan saya. Yang penting insyaAllah kita jumpa lagi. Tak jumpa sini, kita jumpa kat diri satu lah. Tuan-tuan tengok saya nanti lah insyaAllah. Doakan saya juga doakan ibu ayah semua. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam keadaan kebaikan. Allah anugerahkan kita kesihatan yang berpanjangan. Allah anugerahkan kepada kita sahabat-sahabat yang memberikan teguran. Allah kurniakan kepada kita isteri, suami, anak-anak soleh, penunjuk mata hati dan fikiran. Orang Melayu dia lambat. Tu orang doa untuk kita tu macam tadi lah. Assalamualaikum tu, itu punca. Assalamualaikum. Ni punca dia tak ketawa Allah. Doa ke? La ilaha illallah. Doa bukan bahasa Arab je. Bahasa Melayu pun doa. Kan? Dan kadang orang jumpa kadang-kadang kan. Contoh orang jumpa kita kan. Sahabat lama tak jumpa. Aku ginilah. Sakit lutut lah, go out lah. Ada orang segala-galanya. Macam itulah tu orang macam ni lah kita. Tak apa tapi hang sihat ni insyaAllah. Doa macam tu juga. Kau mesti doa tu doa tu. InsyaAllah sihat. Kita pun amin dulu sebelum. Betul lah tak sihat-sihat. Duk engkau tu memang kau tu. Bila orang doa kita, tengok hang sihat ni, amin. Tengok hang ni Pak ada sikit ni macam bahagia. Alhamdulillah, amin. Hang ni Pak ada tambah income, kaya hang ni, amin. Amin dulu. Jangan duk doa aku tak kaya pun. Jangan. Batu kita tak kaya-kaya. Kalau tuan-tuan doa saya, Ustaz saya doakan mudah-mudahan Ustaz bertambah rezeki. Amin saya. Ustaz saya doakan Ustaz bertambah rezeki ni. Saya pun amin. Saya amin ya. Amin. Apa yang baik amin. Bini tak ada sini mak saya amin. Bini dari sebelah amin. Saya bagi dia amin kan. Faham? Jadi kadang-kadang benda doa ni tak sebenarnya bahasa Arab. Ya, kadang-kadang bahasa Melayu. Doa jumpa kita tu doa. So kita aminkan dulu. Sebab amin ni tuan-tuan, ada orang kata khilaf lah kan. Ada yang kata amin tak perlu buat. Dan amin kadang tak perlu sebut. Tak perlu kita sebut di lidah. Ambil hadis Nabi SAW kan, ketika Nabi naik ke mimbar. Hadis tu kan masyhur, hadis itu sahih. Nabi naik ke mimbar kan Nabi sebut amin, amin, amin. 3 kali Nabi sebut amin tu sampai orang tanya dekat Nabi. Maksudnya sebutan Nabi tu je jelas, kuat. Jadi kita pun boleh sebut amin bila orang doakan untuk kita.
Amin. Sebab tu kita tengok orang Arab bila jumpa sama-sama dia kan, amin, 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 amin ya Rab, amin ya Rab. Dia kan ada doa. So kita kena orang, semoga bertambah kesihatan, semoga bertambah kebaikan. Patut tak tambah tu? Melengur. Nah, bukan marah. Kadang-kadang kita nak bagi teguran. Kadang doa-doa tu dalam bahasa Melayu kan. Jadi tak apalah. Saya doakan tadi dalam bahasa Melayu. Kan? Jadi yang bahasa Melayu Maghrib tadi bahasa Arab. Itu pun seorang doa je amin jadi saya dengar. Belakang tu kita pakai sebab turutnya. Ustaz dah Haji belakang. Kami follow Haji lah. Kami pukal sekali dengan Haji Wakil kami. Dah, setiap kita tolong aminkan doa-doa yang dikirimkan. Sebab mungkin ada doa kita yang tak termakbul. Kerana dengan aminnya orang-orang yang tak ada hijab, tumpang doa kita, Allah makbul. Sebab tu amin tu biar bersekali. Jangan kedekut untuk amin. Lepas ni dengar doa, tak kisah bahasa Melayu ke bahasa Arab ke, amin. Tapi jangan pula masa sembahyang orang perempuan amin kuat. Mereka bukan amin nak syekh. Tak amin, tak ada. Kata tadi boleh amin. Kami pun amin. Jangan lari untuk imammu. Bukan tak mampu dah untuk imam lari tu. Sebab amin daripada orang perempuan. Cukuplah untuk kita lelaki. Masa ramai-ramai boleh kita aminkan sama-sama. Jadi cukuplah sekadar itu peringatan ringkas saya untuk diri saya juga dan juga untuk ibu ayah semua ya. InsyaAllah jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.